Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhibil linisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk bersama-sama di dalam rumah Allah, tempat yang paling barakah. Dan juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk dapat solat maghrib secara berjemaah. Yang saya hormati dan saya kasihi tuan pengerusi majlis, timbalan pengerusi masjid dan seluruh anggota ahli jawatan kuasa masjid dan juga para alim ulama, para habaib serta muslimin dan muslimat yang tak dapat saya sebutkan seorang demi seorang tanpa mengurangkan ta'zim saya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah semua. Jadi alhamdulillah, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tuan pengurusi majlis, sementara kita menantikan Isyak, pihak masjid telah menganjurkan satu kuliah khas berkenaan dengan Al-Quran, yang mana di antara maghrib dan Isyak ini Al-Imam Nawawi menyatakan dalam kitab beliau At-Tibyan fi Hamlatil Quran, ianya adalah waktu yang paling afdal, waktu yang paling bagus, waktu yang paling best kalau kita menuntut ilmu. Jadi sebab itulah kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat waktu inilah waktu yang paling syaitan akan goda kita, terutama ibu-ibulah. Sebab apa? Drama sangat TV3. Waktu ni lah yang banyak keluar. Antara baina maghrib wal isyak, antara maghrib dan isyak banyak sangat program-program. Pasal malam pun waktu ni juga best, waktu best. Jadi kita bersyukur kerana Allah letakkan kita dalam majlis ilmu yang Imam Nawawi bagi tahu bahawasanya waktu ini adalah waktu yang paling afdal untuk menuntut ilmu. Jadi sementara menantikan Isyak, sama-samalah kita bermuzakarah berkenaan dengan Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap penganut agama di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai kitab suci mereka masing-masing. Orang Nasrani ada kitab yang namanya Injil, dan mereka meyakini bahawa kitab Injil mereka itu adalah kitab yang suci. Orang Yahudi meyakini kitab Taurat adalah kitab yang suci. Orang Hindu ada kitab namanya kitab Veda. Orang Buddha ada kitab namanya Tripitaka. Orang Confucius ada kitab namanya Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroastri ada kitab namanya Zen Avesta. Termasuklah orang-orang kebatinan, termasuk juga mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu kebatinan ini, mereka ada kitab rujukan mereka, iaitu Serat Kencani, Hidayat Jati ataupun Dharma Gendut. Mereka meyakini semua kitab-kitab mereka ini adalah suci. Tetapi bagi kita umat Islam sudah pastilah kita meyakini bahawasanya tidak ada kitab yang paling suci melainkan kitab Al-Quranul Karim yang dikatakan mukjizat. Sampai sekarang kita boleh melihat mukjizat. Kita lihat, kita dengar dulu sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berapa hari lagi nak masuk Rabiul Awal. Masuk bulan Maulidur Rasul.
Nanti kita akan dengar bagaimana perjalanan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membelah bulan. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar air di celah-celah jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu kita tak dapat lihat dah. Semua tu telah dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat akhir zaman yang jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun Nabi SAW telah tinggalkan kita. Jadi kita tak nampak dah apa dia mukjizat. Apa itu mukjizat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak meremehkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggalkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenampatan itu adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat ini istilah bahasa Arab, ia adalah melemahkan. Apa dia melemahkan? Bukan Quran itu melemahkan, tetapi ia melemahkan segala yang ada. Segala yang ada dengan Al-Quran ini itu melemahkan. Dan mukjizat, kalau kita lihat setiap para anbiya alaihi salam tu wassalam itu diberi mukjizat masing-masing mengikut situasi dan masa, ataupun dikatakan sesuai dengan zaman anbiya itu diutuskan. Sebagai contoh, Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ketika itu zaman yang penuh dengan sihir. Kita tahu, kita pernah dengar Nabi Musa alaihi salam berdakwah berjumpa dengan Fir'aun laknatullahi alaih. Ketika itu Fir'aun mengumpul semua ahli-ahli sihir. Kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan ahli sihir melontarkan tali, melontarkan macam-macam, semua jadi ular. Daripada tali jadi ular. Ularnya ular kecil-kecil saja. Tetapi apabila Nabi Musa alaihi salam melontarkan tongkat yang ada di tangan baginda Nabi Musa alaihi salam, maka menjadi ular yang besar dan menelan segala ular-ular yang ada. Ini menunjukkan mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam adalah tongkat baginda Nabi Musa alaihi salam. Sebagai contoh lagi, Nabi Isa alaihi salam diberi mukjizat yang mana ketika zaman Nabi Isa alaihi salam berlakunya teknologi perubatan yang begitu canggih. Zaman sekarang tak canggih lagi macam zaman Nabi Isa alaihi salam. Walaupun kita katakan mazhab WHO ni dia ada mengatakan kami adalah yang terbaik. Tapi zaman Nabi Isa alaihi salam ia lebih hebat. Hebatnya teknologi perubatan ketika mana zaman Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam lebih daripada pengikut umatnya ketika itu. Mereka dapat mengubati orang yang sakit semua, tapi mereka tak dapat satu. Maka Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat dapat menghidupkan orang yang mati. Maka itu dikatakan mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang dapat melemahkan apa yang didakwakan oleh orang lain. Maka ini dikurniakan oleh semua para anbiya alaihi salatu wassalam. Maka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita kaji sejarah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni meriahnya syair, meriahnya sastra, hebatnya bahasa mereka, melontarkan sastra, melontarkan syair-syair, melontarkan bait-bait, madah-madah yang indah-indah. Sampai diriwayatkan pasar seni ketika itu lebih ramai dikunjungi oleh masyarakat Arab Jahiliyah daripada pasar unta. Sana lebih suka pada pasar unta. Kita sini panggil apa? Pasar basah kan. Tapi di sana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunnya Al-Quran kerana apa? Kerana zaman Arab Jahiliyah itu dikenali dengan syair dan sastra yang hebat. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kita katakan Al-Quran ini mukjizat? Yang pertama, ianya adalah dari segi bahasa itu sendiri, bahasa Al-Quran itu sendiri. Iaitu Al-Quran ini dari segi susunannya, dari keindahan kata-katanya, dari bahasa, balaghah, mantik, kefasihan yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana orang.
Pertama, ianya tidak boleh ditirulah. Sebagai contoh, pada zaman Nabi SAW, ada seorang yang namanya Musailimah Al-Kazzab. Musailimah Al-Kazzab yang mengaku dirinya adalah Nabi. Jadi Nabi palsu ni telah datang awal, bukan akhir-akhir ni. Awal lagi. Pada zaman Nabi SAW masih ada pun, dia telah mengaku dirinya adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Musailimah Al-Kazzab ini pernah ada satu rombongan yang namanya Bani Hanifah datang berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an. Lalu Abu Bakar ini dia melihat rombongan ini datang, dia tahu bahwasanya ini adalah pengikut Musailimah Al-Kazzab. Musailimah Al-Kazzab. Al-Kazzab diberi gelaran kepada dia kerana dia pendusta, penipu. Jadi Abu Bakar mentes, uji pengikut Musailimah Al-Kazzab. Dia kata apa? Cuba hang baca sikit Al-Quran versi Musailimah Al-Kazzab. Dia tak cakaplah Al-Kazzab. Dia kata cuba baca sikit versi Al-Quran Musailimah. Maka mereka pun membaca, ya Difda'ata binti Difda'in naqiyalakum tanqila mutaqaddirin wala syariban tanna'im. Abu Bakar dengar tu, dia gelak gelak. Ketawa saja Abu Bakar. Abu Bakar tanya kat dia, ini nak cerita pasal apa ni? Tak, Quran hampa ni nak cerita pasal apa? Tak. Apa maksud dia? Ya Difda'ta, wahai katak betina, dari 2 ekor katak betina dan jantan. Nak cerita katak apa? Keluar katak ni. Tak. Jadi Abu Bakar pun katalah lagi kepada mereka, cubalah baca ayat yang sedap sikit, aku nak dengar. Ayat yang sedap sikit supaya aku boleh tertarik dengan ajaran Musailimah Al-Kazzab ni, Musailimah ni. Maka mereka pun membaca satu lagi ayat, walaili damis wazid bal hamis ma qata'ta asadun min ratban wala yabisin. Apa dia kata? Demi malam yang gelap gulita, demi serigala yang berdesir, demi apa yang terpotong oleh singa, sama ada yang basah ataupun yang kering. Abu Bakar ketawa terbahak-bahak, mengatakan bahawasanya apa kehendak ayatnya? Abu Bakar tanya mereka, apa kehendak ayatnya? Mereka pun menjawab, kami pun tak tahu. Bos kami baca lagu tu, kami pun baca lah. Jadi mereka pun tak tahu apa maksud, apa kehendak ayat yang disampaikan oleh Musailimah Al-Kazzab. Maka Al-Quran tidak dapat ditiru oleh mana-mana. Ada satu kisah lagi, sahabat Nabi SAW, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala an, berjumpa sendiri dengan Musailimah Al-Kazzab. Maka Musailimah tanya kepada Amr bin As, hai Amr, Muhammad apa cerita? Maka Amr pun kata, alhamdulillah Muhammad sihat. Muhammad ada dapat wahyu baru tak? Dia tanya kepada Musailimah tanya kepada Amr, Muhammad ada dapat wahyu baru tak? Kata ada. Maka Amr bin As membaca, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Begitu. Musailimah Al-Kazzab pun kemaslah, dia kata, aku pun dapat lagu tu kok. Lebih kurang macam tu. Dia kata apa? Ya wabaru innama anta irada wa sadar wa sa'irata hafrun nakrun. Apa dia cakap? Wahai bulu, selalu dicabut kemudian muncul semula. Cerita Quran dia cerita pasal bulu. Maka Amr bin As kata, agak-agak lah nak buat wahyu pun agak-agak lah, jangan nak lampau sangat. Tak. Kemudian Amr pun belah daripada situ, tinggalkan dia. Kerana apa? Kebodohan dia. Ada juga dia pernah meniru satu ayat daripada Al-Quran, dia ubah. Apa ayat dia? Inna a'tainakal khu'ku fasalli li rabbika waz'ad inna syani'aka huwal abla wal ibla.
Orang dengar ni pakat gelak saja. Sebab apa? Kelakar. Ayat dia kelakar. Ada juga dia bagi satu surah. Nama dia surah gajah. Al-Fil. Wa mal fil. Wa ma adraka mal fil. Gajah. Apa itu gajah? Adakah kamu tahu itu apa dia gajah? Itu dia ceritalah. Gajah itu ada belalai. Ini yang dikatakan, ini Al-Quran adalah mukjizat yang tak dapat ditiru oleh mana-mana manusia, melainkan ia adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihatkan apa yang kita bacakan tadi, bahasa Al-Quran tak seteruk yang tu. Tak. Bahasa Al-Quran tak seteruk seperti mana Musailimah Al-Kadzab mereka-reka ayat Al-Quran. Sebagai contoh, kita selalu baca. Sebelum tidur pun kita duk baca. Surah Al-Ikhlas. Saya ambil contoh mudah. Kita baca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dengar pun sedap. Sebab apa? Ada rima bahasa dia. Ada rima bahasa, keindahan bahasa. Sebagai contoh lagi, kalau kita dalam bahasa Melayu, kita ada syair, kita ada sajak, kita ada puisi. Puisi tu perlu kena format dia. Kalau A belakang semua A. Tak? Sama juga Al-Quran. Dia ada rima bahasa dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab apa kita katakan Al-Quran ini adalah mukjizat? Sebab orang Melayu, walaupun tak semua orang Melayu yang fasih ataupun pandai cakap Arab, tapi kita boleh baca Al-Quran. Kita boleh baca Al-Quran. Bahkan dikatakan, ataupun kalau kita perasanlah, Malaysia selalu menjadi tuan rumah kejohanan tilawah, pertandingan tilawah Al-Quran antara bangsa. Dan kita selalu juga menjadi johan antara bangsa. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang menjadi johan pada tahun, tak silap saya, 2019 ke 2018, begitulah. Farhatul nama dia. Dia dapat johan dalam tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Masya Allah, tabarakallah, suaranya merdu, hebat. Tetapi saya kira bahasa Arab dia pun tak berapa fasih sangat, tak berapa kira lah. Tetapi dia fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, orang Melayu tak boleh cakap Arab tapi boleh baca Al-Quran. Sebagai contoh, kita beritahu seorang yang tak reti bahasa Jerman, agak-agak dia boleh baca tak surat khabar bahasa Jerman? Sobat lahum tak dapat baca lah. Orang yang tak reti Mandarin, boleh tak dia baca surat khabar Mandarinnya? Tak dapatnya. Tengok gambar boleh lah kan. Tengok gambar, oh ni nak cerita ni kot. Tengok gambar boleh. Begitu juga bahasa-bahasa lain. Kalau kita tak reti bahasa itu, apatah lagi kita nak baca teks dia. Jangan dapat lah, jangan harap lah. Teringat saya dulu, waktu ketika mana bertugas menjadi imam di Korea Selatan, di daerah Busan, di Oppo Busan, di situ kawasan pinggir. Kalau di Seoul, Korea, kalau kita naik kenderaan awam, kita akan nampak lah. Kita orang kata apa, guna application, kita boleh search lah. Kita nak pergi ke sekian-sekian, kita search, dia akan pandu kita dengan bahasa Inggeris. Jadi kita tahu macam mana nak guna public transport ni. Tapi kalau saya punya daerah tu kawasan kampung lah, lebih kurang macam kawasan kita. Orang duk KL, foreigner boleh lah. Dia tahu bahasa orang putih, ada translate semua bahasa orang putih. Tapi kalau dia main typing, mati kutu, dia tak erti bahasa Melayu kan. Dia tak erti nak baca, nak pergi Ion kat mana, tak erti. Begitu juga saya waktu di Busan, di kawasan Oppo, nama dia kawasan Oppo, OKPO, bukan OPPO, itu jenama handphone. Oppo, satu kawasan yang mana sangat cantik tempat pelancongan dia, Busan. Sebab apa? Dia pinggiran dekat dengan laut. Seperti orang kata apa, selalu orang pelancong suka pergi Terengganu.
Sebab apa? Laut sana cantik. Jadi Busan adalah satu pulau yang cantik dia punya laut. Jadi nak naik bas sesat 2 kali. Pernah sesat 2 kali. Sebab apa? Saya tak reti bahasa Korea masa tu. Nak baca tak reti lah. Sebab apa? Tak reti bahasa Korea. Jadi sesat 2 kali. Naik bas daripada bus station sampai ke hujung. Naik balik bas sampai ke hujung balik. Tak punca jalan. Mai punca, balik punca. Jadi bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang mana orang yang tak pandai bahasa Arab juga boleh membacanya. Itu dikatakan mukjizat. Sebab itulah orang Arab, dia tak sangka orang Melayu ni tak reti cakap Arab. Dia duk perasan orang Melayu ni pandai cakap Arab. Ada satu kisah yang mana seorang haji ni, dia melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kemudian dia duduk di dalam Masjidil Haram. Duduk dalam Masjidil Haram, duduk bersila. Kita dia bacalah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Dia baca, sedap masya-Allah. Sedap suara dia kan. Maka Pak Arab tua-tua yang dalam Masjidil Haram pun dengar, duduk keliling dia dengar. Oh masya-Allah, Allah. Memuji suara pak cik ni. Maka selesai je pak cik ni pun baca, dia pun sadaqallahul azim. Pak Arab ni dengar dia baca, dia faham apa yang dibacakan. Tapi pak cik ni dia tak faham apa yang dia baca. Jadi terbaliklah. Sebab apa? Ada orang Arab yang buta huruf. Ada juga orang Arab yang buta huruf. Yang orang kata apa? Yang miskin ni dia tak dapat pergi sekolah lah. Lebih-lebih lagi kalau kita Arab ni langsung tak boleh baca. Maka selesai je pak cik ni baca Al-Quran, maka dia pun bersalaman dengan pak cik ni sambil bercakap Arab. Kaifa halukum ya akhi, min aina anta? Pak cik ni pun tepuk kepala. Allah, dia ingat aku pandai cakap Arab apa? No. I'm Malaysia. I'm from Malaysia. You know Malaysia? Singapore, Thailand, Malaysia. Dia pun gambarkan kat Pak Arab ni. Pak Arab ni kata, hang ni sombong lah, tak nak sembang aku lah. Jadi Pak Arab ni dia duk ingat orang Melayu pandai cakap Arab. Sebab apa? Kita punya mengaji, masya-Allah, tabarakallah, hebat kita punya bacaan kita. Tetapi kita sayang tak boleh nak bersembang, walaupun bersembang dalam bahasa Arab. Pak cik ni pun duduk kat melaksanakan ibadah haji pun dia terfikir, selama aku duduk kat Mekah ni elok juga kalau aku praktikkan bahasa Arab ni. Dia pun tengok dalam beg tabung haji bagi buku 40 hari bahasa Arab tu kan. Haji-haji tahulah. Ada bagi buku 40 hari bahasa Arab tu. Dia pun buka lah buku tu, cari. Nak pergi kedai, nak beli barang. How much is this? Nak cari. Tengok, bahasa Arab kata kam haza. Bahasa Arab kata kam haza, berapa ini? Dia pun duk hafal kam haza. Dia pergi kat tong air zam-zam tepi tu, dia minum segelas air zam-zam bagi terang hati sikit supaya tak lupa air keluar, takut langgak benda apa lupa pula. Baru nak kemas sikit cakap Arab. Tak. Dia pergi minum air segelas duduk dia keluar. Pergi kedai minyak atak depan Masjidil Haram itu. Dia pun masuk. Assalamualaikum. Kemas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dia tengok minyak atak. Begitu dia pun kata, kam haza? Pak Arab ni pun kata, Pak Arab pun tengok dia punya name tag. Nama dia semua ada bendera Malaysia. Oh, Malaysia bagus. Pak Arab kata. Kemudian Pak Arab ni pun kata, wallahi hadza 4 riyal. Dia pun kata, Allah, apa benda pula ni dia cakap. Wallahi, sumpah kot. Nak jadi Perdana Menteri pun kena angkat sumpah, wallahi wa tallahi wa billahi. Tak. Kemudian dia pun ingat arba'. Nasib baiklah kita semayang cakap Arab. Usolli fardu isya'i 4. 4. Aku nak minta jadi 3 lah. Usolli fardu maghribi salasa. Dia kata kat Pak Arab tu. Pak Arab tu kata, memang pandai cakap Arab ni. Dia pun kata salasa. La wallahi salasa wa nis. Sudah. Salasa tu aku faham lah. 3. Nis ni apa benda pejadah Baru dia teringat, hari tu ada malam nisfu Syaban. Nisfu separuh. Dia kata 3 setengah riyal ni. Aku nak minta
jadi 2. Try jadi 2. Usalli fardu subhi raka'ataini. Pak Arab tu menggeleng kepala. Cakap Melayu sudahlah. Rupanya Pak Arab sana semua dah pandai cakap Melayu. Tapi Melayu Indon lah. Sebab apa? Orang Indonesia ni lebih ramai dia duduk sana daripada orang Malaysia. Bahkan zaman saya menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Ulumah wa Dakwah, kita punya silibus itu, orang kata sanad ilmu itu bersambung dengan Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang profesor yang pakar dalam ilmu hadis yang menetap di kota Mekah. Sekarang telah wafat pada tahun 2008, dan sekarang anak-anak beliau Abuya Syed Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Hasani Al-Maliki hafizahullah ta'ala an. Baik. Jadi orang Arab ni dia tak pernah duk sangka yang kita ni tak reti cakap Arab. Sebab itulah dikatakan ianya adalah mu'jizat. Orang Melayu kita tak reti cakap Arab tapi boleh baca Al-Quran. Baik. Yang ketiga, sebab apa kita katakan ianya adalah mu'jizat? Kerana apabila kita membaca ianya dalam bahasa Arab ni ianya adalah bahasa yang tertua di dunia. Bahasa yang tertua. Berapa usia dia? 2000 tahun. 2000 tahun bahasa Arab ni telah dijaga. Tapi kalau bahasa-bahasa lain paling lama kalau kita kaji 1000 tahun sahaja boleh bertahan. Itu pun boleh katakan goyang. Sebagai contoh, kalau ibu-ibu ayah-ayah ada anak-anak yang mengaji kat England, mengaji kat overseas, belajar bahasa Inggeris, fasih dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau ia diberi dalam satu teks bahasa Inggeris yang usianya lebih daripada 1000 tahun, orang kata old English, mesti dia tak faham dah. Sebagai contoh, saya pun tak reti sangat bahasa Inggeris, tapi bolehlah. Sebagai contoh, kita katakan, kita nak kata sebelum nak tidur, kita kata good night. Good night. Tapi orang dulu pada abad yang ke-12, dia tak kata good night. God night. Dia kata God night. Jadi dia tak pakai dah. Itu dah kurang daripada 1000 tahun. Tapi bahasa Arab, ia digunakan, dah dijaga dalam masa 2000 tahun dah usianya. Jadi dia adalah bahasa yang tertua di dunia. Tak payah cakap bahasa Inggeris lah. Bahasa Belanda. Belanda jajah Malaysia, Belanda jajah Indonesia lama. Kalau lah Belanda, pok-pok Belanda sekarang datang, pergi ke Indonesia, tengok sejarah Belanda menjajah Indonesia, tengok teks-teks penulisan orang Belanda dulu, niscaya dia tak faham dah. Dia tak reti dah. Dia kata apa? Tak faham bahasa nenek moyang aku ni. Tapi bahasa Arab dia tetap dijaga. Tak payah cakap bahasa orang lain. Kita cakap bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita sendiri, sampai sekarang dah tiga kali tukar laras bahasa. 3 kali dah tukar laras bahasa. Sebagai contoh, bahasa klasik mungkin ibu-ibu ayah guna pada dahulu kala bahasa-bahasa klasik, tetapi sekarang hanya diguna dalam istananya. Sebagai contoh, warkah tulis ikhlas dari saya, Sultan sekian-sekian, mudah-mudahan barang yang diwasalkan Tuhan Rabbul Alamin. Apalah jua kiranya datang ke majlis orang tua saya yang berbahagia, Tun sekian-sekian di Putrajaya dengan kesejahteraan. Wa ba'da ahwal adalah saya dengan sukacitanya. Itu bahasa klasik dahulu, tapi diguna dalam istana saja sekarang. Sekarang kita tak pakai dah. Lebih-lebih lagi zaman WhatsApp, semua dah singkat. Sampai saya kalau dapat mesej daripada jemaah, dulu saya mengajar di KL, ada parents yang hantar bahasa tak faham, lampau sangat short form dia. Dan bagi kita tanya, OTW ni apa benda? Jadi bahasa sudah lari daripada yang betul. Baik. Taklah kita katakan keterlaluan sangat kalau kita katakan bahasa Arab ni adalah bahasa yang terjaga. Sebagai contoh, jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir pada malam ini, laukana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir pada malam ini dan memberi ceramah pada kita, dan jika ada ustaz yang fasih dalam bahasa Arab, dia boleh terjemahkan dalam bahasa Arab, insya-Allah dia boleh terjemahkan. Kerana apa? Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita baca Al-Quran itu, itulah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil bahasa Fushah, Arab Fushah. Tapi bukanlah kita nak merendahkan para anbiya yang lain. Kalaulah Nabi Musa alaihi salam dihidupkan semula, Nabi Isa dihidupkan semula, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain dihidupkan semula, dan dia memberi ceramah pada kita, mungkin tak ada siapa yang boleh terjemahkan kepada kita dalam bahasa Melayu. Kerana apa? Bahasa mereka telah pupus. Bahasa Nabi Isa adalah bahasa Aramain, yang 3000 tahun dahulu bahasa dia. Yang mana makhluk, kalau ada lagi makhluk itu ataupun bangsa yang menggunakan bahasa ini hidup lagi, orang kata memang rare lah dia punya kehidupan dia tu menggunakan bahasa Aramain ni. Kerana apa? Dia hidup di mana? Di Iraq ataupun di timur laut Syria ataupun di tenggara Turki. Ini daerah-daerah mereka yang menggunakan bahasa itu. Tapi dah hampir pupus, dah tak ada dah. Tapi bahasa Arab kita diwarisi ribuan tahun. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar para imam masjid ataupun imam masjid-masjid lain, ataupun di bulan Ramadan kita ada buat jemputan imam para hufaz, para tahfiz yang datang jemputan jadi imam di sini ataupun di mana-mana masjid selalu jemput. Jadi kalau kita dengar mereka punya bacaan sedap. Sebab apa? Kita punya sanad bacaan kita adalah sanad yang terjaga. Saya alhamdulillah pada tahun 2016 saya dapat selesaikan sanad bacaan 30 juzuk Al-Quran dengan Syekh Darwish Ali Ridha, yang seorang guru di Universiti Al-Azhar. Beliau datang ke Malaysia dan saya ambil manfaat duduk bersukbah ataupun bersama dengan beliau 3 hari 3 malam. 1 hari 10 juzuk baca dengan beliau, 3 hari selesai khatam. Maka dia memberikan sanad Al-Quran. Beliau pemegang sanad yang ke-29 dan dia mengijazahkan kepada saya sanad bacaan Al-Quran. Jadi saya pemegang sanad yang ke-30. Jadi sanad-sanad ini kalau kita baca balik, insya-Allah nanti saya boleh, kalau ibu-ibu ayah yang tak pernah lihat, mungkin nanti saya boleh share dengan abang Arzam kan. Tengok macam mana mereka menjaga sanad. Sanad ini penting. Kalau tanpa sanad, orang boleh berbicara suka hati dia nak bicara dengan agama agama Islam ni. Dia boleh ubah agama Islam. Tapi kalau kita ada sanad, insya-Allah agama akan terjaga. Maka selalu jalur itu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad yang digunakan di Malaysia adalah qiraat Imam Asim. Kerana apa? Sebab dia paling masyhur, iaitu Imam Hafs. Kita menggunakan Imam Hafs, riwayat Imam Hafs. Kenapa? Sanad ini adalah yang bersambung dengan 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baca sendiri depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Hafs dia berguru dengan Imam Asim. Imam Asim pernah bertalaqi dengan Imam Abdul Rahman As-Sulami. Imam Abdul Rahman As-Sulami pernah bertalaqi dengan 5 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ajma'in wa radhiyallahu an. Sebab itulah bacaan kita yang kita baca setiap hari ini adalah sanadnya sambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang keempat, sebab apa kita katakan ianya adalah sebagai mukjizat, kerana Al-Quran, apabila saintis ataupun para pengkaji mengkaji Al-Quran, maka mereka akan menemui satu ilmu yang baru. Mereka akan menemui satu ilmu yang baru. Maka dikatakan dalam Al-Quran ni, fakta saintifik itu tidak dapat ditolak. Tak dapat ditolak ke tepi. Syarat dia kita kena bertadabbur. InsyaAllah saya rasa masjid ni ada kan kelas tafsir ustaz mengajar. Jadi alhamdulillah syarat dia kena tadabbur. Bila kita tadabbur, kita akan mengetahui isi Al-Quran. Kalau hanya kita baca tanpa ada tadabbur, maka
kita hanya mampu mendengar 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf yang tersusun di dalam Al-Quran, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makro' saja. Itu saja yang kita akan dapat tanpa kita bertadabbur. Tapi kalau kita tadabbur, jutaan manfaat yang kita akan dapat. Bahkan lebih lagi manfaat yang ada dalam Al-Quran. Ambil satu contoh sahaja. Apabila kita katakan dalam seharian kita baca surah Fatihah paling kurang 17 kali kita baca. Imam pun baca lagu tu. Laluan azan ke? Tak, terus. Dalam surah Fatihah kita baca. Fatihah ada berapa ayat? 7. 7 ayat dalam surah Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, kita pun belakang. Allah, goyang kepala. Jaga yang duk goyang kepala. Batas mayang. Tengah imam pun kadang dia terlupa kot. Menghayati sangat. Tadabbur betul. Goyang kepala. Ini adalah pergerakan yang besar. Boleh membatalkan solat. Baik. Kita ambil ayat yang kedua dari surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita kata Al-Alamin. Ulama mengatakan Masi wallah huwa al-alamin. Selain daripada Allah, itu adalah alam. Adapun kita perkecilkan lagi, alam itu adalah alam semesta. Luas mana alam semesta ni? Kita lihat. Masya Allah, langit tinggi. Kita nak pergi ke satu negara, kita naik flight. Tinggi betul. Tak? Flight yang terjunam jatuh. Hancur mati. Tak ada harapan untuk hidup dah. Luasnya alam ini, macam mana saintis kira? Maka, luasnya alam ini dikatakan 20 bilion tahun cahaya. 1 bilion tahun cahaya bersamaan 9,455 bilion kilometer. Betapa besarnya dunia ini. Siapa Tuhan yang paling besar yang menciptakan dunia? Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan dunia. Ini kalau kita tadabbur. Ini kalau kita lihat dari segi makna ayat itu. Kita lihat kenciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid yang indah ini. Kalau nak bina masjid ini mempunyai tiang, kena buat tiang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia yang besar ini, yang menyatakan langit diciptakannya tanpa ada tiang. Kalau kita fikir secara logik, kalau langit ada tiang, jenuh kapal terbang nak mengelak. Kan? Jenuh. Tetapi hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca setiap hari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru satu kita lihat. Baik. Maka kita lihat satu perkara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan merasakan ta'zim dalam hati kita kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini perlu. Kerana apa? Kerana kebesaran makhluk, kebesaran dunia selalu masuk dalam hati kita. Bila lagi kita nak tadabbur ayat-ayat Al-Quran kalau tidak dalam solat. Sahabat radhiyallahu ajma'in, apabila dia kena panah, orang bagi tahu kat dia, dia bagi tahu kat orang, kalau nak cabut anak panah ini, kena cabut ketika aku dalam solat. Kerana apa? Sahabat radhiyallahu ajma'in, solat dia tak ingat apa dah. Maksudnya dia menghayati betul-betul hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat radhiyallahu ajma'in, nak ada masalah dia solat, ada masalah dia solat, ada masalah dia solat. Tak. Ada satu kisah yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu taala ketika mana dia mempunyai kesusahan dalam mencari makanan, maka dia segan nak bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke masjid, dia solat 2 rakaat. Kemudian dia balik ke rumah, jumpa dengan Sayyidatina Fatimah, "Wahai isteriku, ada makanan tak?" "Tak ada." Dia pergi balik.
Dia solat, dia betulkan wuduk dia betulkan semua dah. Kemudian dia pergi tanya balik kepada isteri. Wahai isteri aku, ada tak makanan? Tak ada. Kemudian dia pergi solat lagi di masjid. Mayang betulkan lagi khusyuk dia semua. Balik-balik dia lihat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala an kalut mengumpul gandum yang terkisar melalui satu batu. Dia pun kumpul semua gandum-gandum yang ada. Setelah habis bekas dalam rumah dia, tak ada bekas dah. Dah tak ada bekas dalam rumah dia. Maka dia pun angkat batu tu. Bila dia angkat batu tu, dia tak ada apa. Dia tak ada apa benda pun. Gandum itu keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Dia ceritakan sekian peristiwa berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Jikalau engkau tidak mengangkat batu itu wahai Ali, niscaya ia akan berputar sehingga hari kiamat." Ini kehebatan sahabat radhiyallahu ajma'in dalam mentadabbur ataupun menghayati bacaan Al-Quran dan juga menghayati solat yang dia laksanakan. Jadi Al-Quran ini banyak fakta-fakta sains kalau kita tadabbur. Sebagai contoh berkenaan dengan cakrawala bergerak secara terapung, itu ada dalam surah Yasin ayat 40. Tentang bumi bergerak, ada surah An-Naml ayat 88. Pokok menghasilkan bahan bakar dalam surah Yasin ayat 80. Atom adalah benda yang paling kecil dalam surah Yunus ayat 61. Tentang fenomena makin tinggi kedudukan kita, makin susah untuk kita bernafas, ada diceritakan dalam surah Al-An'am ayat 125. Tentang ayat semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan, surah Az-Zariyat ayat 49. Tentang proses kejadian manusia, kita boleh tadabbur dalam surah Al-Mu'minun seluruhnya. Kemudian tentang proses kegunaan besi, ada dalam surah Hadid ayat 25. Berkenaan langit yang terkawal dalam surah Al-Anbiya ayat 32. Maka ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dia tak boleh ikut sains, tapi sains dia boleh ikut Al-Quran. Al-Quran tak boleh ikut sains. Contoh sains kata sekian. Nak kenakan Al-Quran dengan sains tak boleh. Tetapi sains nak kenakan dengan Al-Quran boleh. Sebab tu kita bila lihat orang-orang kafir, saintis-saintis ataupun pengikut agama lain, dia menghafal Al-Quran satu hari satu malam. Satu hari satu malam dia boleh hafal Al-Quran. Allah izinkan dia. Orang hafal Al-Quran ni anugerah. Orang hafal Al-Quran adalah anugerah. Jadi dia diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hafal satu hari satu malam. Ingat. Sebab apa? Kemudian dia kaji. Lagi dia kaji, dia dapat benda baru. Dia nampak benda tu sesuai dengan ilmu yang dia belajar. Itu ilmu sains yang dia belajar. Terus dia masuk Islam. Banyak kalau kita lihat saintis-saintis yang masuk agama Islam. Baik. Maka ada satu kajian saintis Islam yang namanya Dr. Tariq As-Saud. Dia ni adalah telah tulis satu buku yang namanya The Series of Scientific Miracle Al-Quran. Apa yang beliau tulis dalam buku beliau? Dia kagum atas susunan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang kita baca Quran yang kita baca ni itu adalah bid'ah. Bid'ah. Orang sekarang kecoh bid'ah. Kullu bid'atid dalalah wa kullu dalalah finnar. Semua setiap benda yang bid'ah itu semua dalam neraka. Semua dia hukum orang masuk neraka. Maka syurga adalah tempat dia sahaja. Kita semua masuk neraka. Quran yang dibaca oleh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wujud lagi fushah. Tidak wujud lagi naskah ini. Wujudnya ketika mana? Ketika zaman Sayyidina Umar mengumpulkan Al-Quran, itu barulah bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Jadi dia katakan susunan yang disusun oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in ini hebat, dan susunan wahyu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala ni hebat. Sebab apa? Dia katakan dalam Al-Quran disebutkan perkataan malaikat itu 88 kali. Maka syaitan juga 88 kali. Hidup disebut perkataan berkenaan dengan hidup 145 kali. Disebutkan tentang kematian juga 145 kali. Faedah disebutkan 50 kali, rugi pun disebut 50 kali. Susah disebut 114 kali, sabar disebut 114 kali juga. Laki-laki, perkataan laki-laki 24 kali, perkataan perempuan juga 24 kali. Iblis
Perkataan iblis disebut 11 kali. Mohon perlindungan iblis juga disebut 11 kali. Musibah disebut 75 kali. Syukur pun juga disebut 75 kali. Zakat disebut 32 kali. Berkat juga disebut 32 kali. Muslimin itu disebut 41 kali. Jihad juga disebut 41 kali. Jadi dia merasa kagum dan dia kaji lagi dan macam-macam lagi dia temui berkenaan dengan Al-Quran. Jadi muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah yang dikatakan Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat yang tidak dapat orang untuk meniru ataupun meremehkan dia. Bahkan kalau kita lihat kertas kosong, kertas A4 kosong, kalau kita ambil, kita letak bawah, ianya tidak bernilai. Biar apilah kertas tu pun. Melainkan biar kertas lah. Biar kertas 100 tu orang nampak lah nilai dah. Tapi kalau kertas kosong, biar apilah. Tetapi kalau kita lihat Al-Quran ada di bawah, maka kita akan kelang kabut mengangkatnya. Kerana apa? Ini adalah mukjizat. Ini adalah keagungan yang ada kepadanya. Sebab itulah mukjizat adalah Al-Quran yang Al-Quran adalah Al-Quran yang agung. Jadi kita usahakanlah untuk jadualkan dalam kehidupan kita untuk paling kurang satu hari satu muka. Satu hari satu muka kita baca pun memadai. Kerana apa? Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran mereka orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Yatluna kitaballah. Ini golongan yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Wa aqamus salah, orang yang mendirikan salat. Masya-Allah, saya yakin semua ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir ini semua ahli masjid. Jaga solat di masjid, masya-Allah. Saya yakin itu pastilah dalam golongan wa aqamus salah. Kemudian orang yang ketiga adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka orang yang selalu menginfakkan sebahagian daripada harta mereka. Allah Taala berikan kelebihan rezeki. Allah SWT berikan kelebihan duit ringgit. Allah SWT lebihkan kesihatan, rezeki juga tu. Tapi rezeki itu tidak dimakan seorang-seorang. Rezeki itu tidak dinikmati seorang-seorang. Dia menginfakkan kepada jalan Allah, kepada kebaikan. Jadi tiga golongan ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Gelarkan dalam Al-Quran. Siapa mereka ni? Siapa mereka orang yang selalu membaca Al-Quran, yang mendirikan salat, kemudian menginfakkan harta benda mereka? Mereka adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan bisnes ataupun jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah rugi. Yang tidak akan pernah rugi. Jadi kita bermuamalat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca Al-Quran, kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berpesan pada diri saya dan juga ibu ayah yang saya kasihi, maka kita jadualkan dalam kehidupan kita paling kurang satu hari satu muka. Ustaz, saya tak retilah baca Quran. Ustaz, saya tak pandailah baca Al-Quran. Jangan takut. Jangan takut. Sebab apa saya kata jangan takut? Kita usaha untuk belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, dia ada fadilat dia. Ini saya baca satu hadis. Allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramin bararah. Mereka yang baca Al-Quran dan kemudian bacaannya itu mahir, baca sedap, hebat. Bacaannya hebat. Maka dia mendapatkan pahala, satu ganjaran pahala bersama dengan para malaikat. Kemudian Nabi SAW tidak memuji orang yang baca Al-Quran yang mahir saja. Nabi SAW memberikan galakan moral kepada kita. Nabi SAW kata apa? Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Mereka yang membaca Al-Quran secara yatata'ta. Yatata' ni tersekat-sekat. Tersangkut-sangkut.
Ustaz, saya ni makhraj huruf ni belajar dah bertahun. Lidah dah keras dah, tak boleh pi dah. Tak? Jadi ini yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW supaya kita punya semangat untuk belajar Al-Quran terus menerus untuk belajar Al-Quran. Mereka yang secara tersangkut-sangkut ini, Allah SWT akan memberikan dia 2 ganjaran. Ganjaran pertama adalah syakun, kesusahan dia dalam belajar Al-Quran. Dan yang kedua, ganjaran dia membaca Al-Quran. Syarat dia kena belajar lah. Kalau dia dah lah tak erti baca, kita tak nak belajar, jadi pahala ini, fadilat ini tak dapat. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sebanyak yang saya kongsikan ini mudah-mudahan mendapat manfaat kepada diri kita dan juga seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup majlis, sukanya saya untuk iklankan bahawasanya saya ada bawa 2 tabung di belakang tu, yang mana saya dalam perancangan untuk mendirikan satu pusat pengajian yang diberi nama oleh guru saya sendiri daripada Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, salah seorang mudaris di sana, Ustaz Al-Fadil Ustaz Maki Al-Zawardi, yang mana beliau menamakan saya punya pusat pengajian ini adalah Taufiqur Rahman. Taufiqur Rahman. Kemudian saya tambahkan center. Sebab apa kita katakan center? Ia menjadi center, insya-Allah menjadi rujukan untuk manfaat pada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bumi Taiping dan juga amnya di seluruh Malaysia, insya-Allah. Jadi ibu saya sendiri telah mewakafkan tanahnya tidaklah besar sangat, tetapi insya-Allah bolehlah kita mendirikan satu bangunan yang mana kos yang diperlukan anggaran dalam 300,000 bergantung dengan kenaikan harga barang lah. Kita pun tak tahulah macam mana sementara kita duduk mengumpul ni, adakah tahun depan lepas PRU ke kok naik harga ke kan, wallahu alam. Jadi kita punya target hanya 300,000 untuk bina 2 tingkat. Jadi di situ kita akan buat bermacam-macam silibus daripada kanak-kanak untuk mereka memahami Islam, sehinggalah golongan kita, golongan dewasa untuk yang dulu-dulunya terlambat, tapi dalam Islam tidak ada istilah terlambat. Selagi mana nyawa masih di dalam badan, ataupun esok berlakunya kiamat, sekarang kita ada pegang biji benih, maka Nabi SAW ajar kita untuk kita tanam dahulu. Besok kiamat ada biji benih, tanam dulu, tak ada istilah terlambat. Maksudnya sekarang sebelum nyawa kita digar-garah, sebelum sampai ke kerongkong, sebelum hari kiamat datangnya terbitnya matahari, maka kita boleh untuk usaha ke arah kebaikan. Maka ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada ibu ayah yang berhajat untuk sama-sama kongsi rezeki dengan Taufiqur Rahman Center, dialu-alukan. Paling kurang pun saya minta doa seorang sedikit. Minta doa, ya Allah, permudahkanlah urusan Taufiqur Rahman Center. Kerana apa? Ujian nak mendirikan pusat pengajian ni, Masya Allah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Jadi pemahaman macam-macam pun dah kita dapat. Bahkan kita hanya menghadapi dengan senyuman sahaja. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan Islam. Yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaling dengan batu sehingga meleleh darah berkocak. Capal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan darah. Kerana apa? Batu-batu di padang pasir itu dibentuk dengan angin pasir, kan? Dia tak sama dengan batu di sungai. Dia dibentuk dengan air, maka dia lembut sikit. Tapi batu di padang pasir dia keras, tajam. Maka batu itu yang kena kepada anggota badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diriwayatkan darah itu menitis-nitis masuk ke dalam capal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak pun ibu ayah dapat sudilah dalam tahajud ibu ayah, dalam duha, solat duha ibu ayah, dalam solat-solat 5 waktu ibu ayah di masjid ke apa, doakanlah untuk saya dan juga perjalanan Taufiqur Rahman Center agar Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, insya-Allah. Sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا يا رحمن اقض حاجاتنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, kasihani kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah sehingga mendapat kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hidupkan kami dengan Al-Quran, hidupkan kami dengan Al-Quran, hidupkan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, matikan kami dengan Al-Quran, matikan kami dengan Al-Quran, matikan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, rezekikan kami untuk membaca Al-Quran siang dan malam tanpa merasa jemu ya Allah. Tutupkan hati kami untuk berhibur ya Allah. Tutupkan hati kami untuk menonton TV lebih ya Allah dari memandang Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tutupkan hati kami untuk melihat handphone daripada melihat Al-Quran ya Allah. Banyakkanlah dan rezekikan kami agar kami dapat melihat Al-Quran lebih daripada segala-galanya ya Allah dalam hidup kami yang saki-baki ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kabulkan permintaan kami pada malam ini ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengkabulkan permintaan kami ya Allah, pada siapa yang ingin kami mohon ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, ada lontaran bahasa yang tidak sesuai. Maklumlah orang muda punya bahasa. Jadi saya mohon ampun. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang dan silap itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.